Pada waktu ini, ikuti terlebih dahulu sidang media khas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 2,874 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 12,779 melakukan 46,165 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP. Semalam PDRM telah menahan 389 individu di atas kesalahan engkar SOP dan daripada jumlah itu 371 telah dikompaun manakala 18 direman. Kesalahannya hampir samalah setiap masa, tidak memakai pelitup muka dan lain-lain. Mengenai kawalan sempadan negara di bawah Ops Benteng, semalam Ops Benteng telah menangkap 138 parti dan 6 tekong serta merampas sebuah bot dan kapal dan juga 13 kenderaan darat. Sebanyak 276 sekatan jalan raya Ops Benteng telah dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam sebanyak 72 operasi sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan 295 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan 59 buah jentera. Mengenai kuarantin wajib, secara kumulatif mulai 24 Julai 2020 sehingga 13 Januari 2021, seramai 103,140 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 7,963 individu menjalani kuarantin di 82 hotel dan 16 premis lain. 540 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 94,637 individu dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Semalam seramai 505 individu tiba di pintu masuk antarabangsa dan kesemuanya telah dikuarantin wajib. Mengenai berita palsu, sehingga 14 Januari 2021 sebanyak 275 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 138 masih dalam siasatan, manakala 35 kes telah didakwa di mahkamah. 21 didapati bersalah, 13 dalam proses perbicaraan dan 12 diberikan notis amaran. Tindakan penguatkuasaan aktif juga dijalankan pada masa kini berdasarkan laporan awam yang diterima. Pada masa yang sama, sebanyak 420 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh pasukan respon pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya. Oleh itu, semaklah dulu sebelum disebarkan berita yang kita terima. Sekiranya terdapat sebarang berita yang diragui kesahihannya,
anda boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 0389115103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihannya. Untuk makluman, sehingga hari ini jumlah layaran portal sebenarnya www.sebenarnya.my telah mencecah lebih 238 juta. Jadi berita palsu ni masih terus disebarkan. Kadang-kadang beritanya betul, tetapi tajuknya mengelirukan dan tajuknya juga boleh mengundang berbagai-bagai masalah kepada negara. Sebagai contoh, ini berita, tajuknya beritanya betul tapi tajuknya tak betul. Malaysian can still balik kampung sehingga 15 Januari walaupun sekatan rentas negeri telah pun dikeluarkan. Ini jadi pandangan daripada orang bahawa walaupun kita dah menyekat rentas negeri, tetapi daripada tajuk tadi seolah-olah semua orang boleh balik kampung lagi. Kita benarkan balik kampung. Sedangkan apa yang dijelaskan ialah kelonggaran diberi sehingga 15 hari bulan ataupun hari Jumaat ini kerana ada yang terperangkap di kampung. Tiket pesawat sudah pun menetapkan mereka balik hari Jumaat ataupun hari Khamis. Jadi mereka tak boleh balik on the spot kerana tiket pesawat sudah ada. Tiket bus express pun dah ada. Jadi dah ada. Ataupun mereka masih berada di kampung, di hospital dan sebagainya, dan perlu balik ke tempat kerja masing-masing. Jadi kita memberikan kelonggaran supaya tak mau berlaku seperti dulu, yang mana apabila kita umumkan sekatan perjalanan, ramai yang tidak boleh balik kampung. Akhirnya kita terpaksa membuat program khusus untuk mereka yang terperangkap di kampung untuk balik ke bandar, tempat kerja, ataupun daripada Kuala Lumpur untuk balik ke kampung masing-masing. Jadi sebab itu kita beri kelonggaran supaya tak timbul lagi isu. Kerana selepas itu polis akan strict, tidak membenarkan pergerakan rentas negeri kecuali kes-kes kecemasan tertentu. Jadi inilah menunjukkan bahawa kadang-kadang berita seperti ini boleh mengelirukan orang ramai. Kalau orang ramai percaya kepada berita ini, mereka tentu balik kampung. Jadi sedangkan kita dah kata kerana kes-kes tertentu sahaja, bukan semua orang boleh balik kampung. Mengenai tapak binaan, sejak 20 April sehingga 13 Januari 2021 sebanyak 14,301 jumlah pemeriksaan telah dilaksanakan oleh CIDB yang melibatkan 8,110 tapak binaan di seluruh negara. Semalam, anggota penguatkuasa CIDB telah memeriksa 32 tapak binaan dan dari jumlah itu 26 tapak binaan mematuhi SOP yang ditetapkan manakala 6 lagi tidak beroperasi. Mengenai saringan war pekerja asing yang telah pun diwajibkan, sehingga 12 Januari 2021 Kementerian Sumber Manusia ataupun KSM telah membuat saringan kepada 142,009 pekerja warga asing yang melibatkan 5,164 majikan. Daripada jumlah itu, sebanyak 2.1% atau 2,846 telah disahkan positif COVID. Okey. Saya ingin maklumkan tentang status beberapa kawasan yang telah pun diisytiharkan sebagai PKPB secara bersasar dan juga PKPD. Kajian sebelum ini telah melaksanakan PKPB di Seremban, Negeri Sembilan, Mukim 12, daerah Barat Daya
dan Mukim 13 daerah Timur Laut Pulau Pinang serta di Batu Pahat dan Johor Bahru yang dijadualkan tamat pada hari ini 14 Januari. Walaupun ekoran daripada pelaksanaan perintah PKP di Pulau Pinang dan Johor serta perintah kawalan pergerakan bersyarat ataupun PKPB di Negeri Sembilan bermula 13 sehingga 26 Januari, maka kesemua lokaliti yang saya sebutkan tadi tertakluk di bawah PKP dan juga PKPB. Jadi tidak ada perbezaan lah. Kalau di setengah tempat tu dulu PKPB, sekarang ini sudah menjadi PKP. Ya. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di penjara Keluang dan kuartus penjara Keluang Johor yang dijadualkan tamat pada 14 Januari. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 2,551 ujian saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 783 kes positif telah direkodkan. Walaupun KKM mengesahkan baki kes aktif penjara ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, kerajaan bersetuju menamatkan PKPD di penjara Keluang dan kuartus penjara Keluang Johor pada hari ini 14 Januari seperti dijadualkan. Walaupun lokaliti ini masih tertakluk kepada PKP yang diumumkan di seluruh Johor. Kerajaan sebelum ini juga telah melaksanakan perintah PKPD di Dewan Arena Segitiga Lot 19094 Taman Desa Sejahtera Mukim Kota Tinggi Johor yang dijadualkan tamat pada 24 Januari 2021. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 171 ujian saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 164 kes positif telah direkodkan. Walaupun KKM mengesahkan semua OKT yang positif telah sembuh serta discharge dari PKRC dan semua kontak rapat telah tamat tempoh kuarantin 10 hari. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk menamatkan PKPD di Dewan Arena Segitiga Lot 19094 Taman Desa Sejahtera Mukim Kota Tinggi Johor pada hari ini 14 Januari seperti yang telah pun dijadualkan. Walaupun seluruh negeri Johor adalah PKP, jadi walaupun mereka dibebaskan daripada PKPD, mereka tetap tertakluk kepada PKP peringkat negeri Johor. Kerajaan juga sebelum ini melaksanakan PKPD di Asrama Pekerja Juara Bukit Pasir, Muar Johor yang dijadualkan tamat pada 15 Januari. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1,828 ujian saringan dan daripada jumlah itu seramai 1,417 kes positif telah direkodkan, sebanyak 1,417. KKM turut mengesahkan kadar positiviti di lokaliti ini sangat tinggi dan masih terdapat 1,404 baki kes aktif yang ditempatkan di PKRC yang terletak dalam kawasan PKPD. Oleh itu, KKM menasihatkan dan kita bersetuju untuk melanjutkan PKPD di Asrama Pekerja Juara Bukit Pasir, Muar pada 16 hingga 29. Orang mesti tanya, Johor semuanya dah PKP, apa bezanya dengan PKPD secara bersasar di lokaliti yang berkaitan? Ada beza ya. PKPD pergerakan langsung tidak ada. Berbeza dengan PKP, walaupun SOP-nya ketat tapi masih boleh ada pergerakan. Ya, ada sedikit pergerakanlah, pelonggaran. Keluar rumah 2 orang untuk membeli barangan, sedangkan di sini tidak boleh langsung keluar.
Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di asrama pekerja Westlight, bukan Westlife. Westlight 1 dan Westlight 2 Senai Johor yang dijadualkan tamat pada 15 Januari 2021. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1979 ujian saringan dan daripada jumlah itu sebanyak 672 kes positif COVID-19 telah direkodkan. KKM mengesahkan baki aktif di lokaliti ini masih lagi tinggi dan terdapat 50 baki saringan yang menunggu keputusan. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di asrama pekerja Westlight 1 dan Westlight 2 Senai Johor bermula 16 sehingga 29 Januari. Mengenai taman-taman awam, kerajaan sebelum ini telah membenarkan aktiviti riadah seperti jogging dan berbasikal yang terhad kepada 2 orang satu rumah, tetapi di dalam kawasan kejiranan sahaja dah pun diumumkan. Walaupun terdapat laporan yang mengatakan berlaku kesesakan di taman-taman awam di dalam kawasan PKP, saya ingin menegaskan bahawa taman-taman awam adalah ditutup di dalam kawasan PKP dan tidak dibenarkan sebarang aktiviti bersukan ataupun riadah di taman awam sepanjang tempoh PKP. Jadi saya harap jangan ada siapa yang melakukan riadah dan sukan di taman awam kerana takut akan ada tindakan daripada pihak berkuasa. Jadi saya nak ingatkan, boleh di kawasan jiranan, kawasan di dekat-dekat rumah dan sebagainya. Itu saja. Mengenai dobi layan diri, kerajaan sebelum ini mengeluarkan SOP, mengeluarkan kebenaran kepada kedai dobi beroperasi kecuali kedai dobi layan diri. Alasan dia diberikan adalah kedai dobi layan diri tidak ada siapa yang memantau, tidak ada siapa yang menjaga kedai tersebut. Jadi semua orang bebas berada di dalam kedai tersebut dan tiada siapa yang boleh memantau SOP di dalam kedai dobi layan diri. Kita amat memahami tentang keperluan. Ya, ramai yang mengadu, terutamanya golongan orang bujang, yang mengatakan dia sangat perlukan kedai dobi layan diri kerana tidak ada siapa yang nak membasuh pakaian. Jadi mereka pergi kedai dobi layan diri. Sekarang pun musim hujan, kedai dobi layan diri boleh dikeringkan pakaian di kedai dobi layan diri. Jadi sangat diperlukan. Dan alasan kita satu saja tadi, kerana tidak ada pengawalan, tidak ada pengawasan. Jadi kita takut berlaku pelanggaran SOP yang teruk di situ, akhirnya berlaku penyebaran virus COVID-19. Setelah meneliti permohonan, rungutan, keluhan, rintihan dan sebagainya daripada rakyat, akhirnya kita hari ini bersetuju untuk membenarkan kedai dobi layan diri dengan syarat. Bersyarat dia, bukan benarkan begitu saja, dengan syarat tuan punya kedai mesti meletakkan pekerja untuk mengawal dan mengawasi keadaan di dalam kedai dobi tersebut. Iaitu kena adalah sebelum nak masuk, pintu masuk kena ada saringan kesihatan, suhu, sanitizer, dan dipantau di segi penjarakan sosial semasa beratur untuk membasuh pakaian dengan mesin tadi. Jadi kita benarkan itu syarat dia. Kalau dulu tidak ada penjaga yang mengawal, sekarang kita nak supaya ada yang mengawal. Dan kita benarkan kalau ada yang mengawal. Kalau tidak ada, pegawai penguatkuasa KPDN HEP telah pun berjanji akan memantau setiap
kedai dobi layan diri ni, kalau ada yang tidak mengikut syarat yang diberikan, tidak ada penjaga yang mengawal, yang memantau SOP, kedai tersebut juga akan ditutup. Jadi ini adalah kelonggaran supaya boleh memudahkan orang ramai untuk menggunakan kedai dobi layan diri. Dan masa operasinya seperti biasa, seperti operasi kedai-kedai lain, iaitu pukul 6 pagi hingga 8 malam saja. Seterusnya adalah saya nak maklumkan tentang SOP mengenai bantuan bencana. Kita tahu ramai NGO dan perseorangan yang prihatin kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat kerana banjir, maka ramai yang akan turun ke negeri-negeri yang terlibat dengan banjir. Negeri yang terlibat dengan banjir adalah kawasan PKPB, kecuali Johor, PKP, ya. Dan yang datang ini, ramai yang datang daripada negeri PKP, Red Zone, pergi ke kawasan PKPB. Jadi ini membimbangkan penduduk di negeri-negeri green, bukan green pun, PKPB ini, yang kes dia jauh lebih rendah daripada PKP ini. Walaupun kita faham akan keperluan daripada NGO ini untuk membantu, bukan saja sewaktu banjir ini, tapi kita percaya selepas banjir ramai akan pergi untuk membantu membersihkan tempat-tempat awam, rumah-rumah dan sebagainya. Walaupun kita memberikan kebenaran, tapi bagi mengawal supaya tidak berlaku terlampau ramai yang pergi dan akhirnya menyebarkan wabak ataupun virus di kawasan tersebut, maka NADMA, iaitu Agensi Bencana Persekutuan ini, telah mengeluarkan SOP yang ketat supaya kita dapat mengawal jangkitan. Yang pertamanya, mana-mana NGO ataupun individu yang ingin membantu, yang pertamanya mesti membuat permohonan daripada Pusat Pengurusan Bencana Negeri atau daerah. Dia mesti memohon dulu. Borang boleh diambil daripada website NADMA, iaitu www.nadma.gov.my. Borang boleh diambil daripada NADMA, dan selepas mengisi borang boleh dihantar kepada secara email kepada Pusat Pengurusan Bencana Negeri atau daerah. Jadi perlu disebutkan, yang pertamanya, pertubuhan itu mestilah pertubuhan berdaftar. Mereka mesti masukkan nombor kelulusan. Biasanya akan ada nombor, macam syarikat juga akan nombor kod dia, iaitu pertubuhan adalah mestilah daripada pertubuhan yang berdaftar dengan Registrar of Society. Selepas menghantar dengan adalah keperluan-keperluannya, maka katakan dia memohon kepada Pusat Pengurusan Bencana Temerloh sebagai contoh. Pusat Pengurusan Bencana selepas meneliti permohonan, dia akan memberikan jawapan bersetuju ataupun tidak bersetuju. Kalau tidak bersetuju, maka dia akan tulis tidak bersetuju dan dia akan berikan surat melalui email juga. Kalau bersetuju, syarat-syarat akan diberikan oleh Pusat Pengurusan Bencana daerah tersebut. Sebagai contoh, tujuan dia nak pergi menghantar ataupun nak mencuci untuk program pos banjir, mencuci. Jadi Pengurusan Bencana daerah yang akan menentukan kampung mana yang dia perlu pergi, kampung mana dia perlu pergi. Katakan permohonan nak bawa 80 orang satu grup, tetapi kampung yang diberi itu adalah kampung yang kecil, rumah pun tak banyak. Jadi mungkin dia tulis tidak benarkan 80, hanya 30. Itu terserah kepada Pusat Pengurusan Bencana daerah tersebut.
Dan surat kebenaran dan syarat-syarat tersebutlah yang boleh digunakan untuk ditunjukkan kepada pihak PDRM di Sekatan Jalan Raya sebelum mereka dibenarkan merentas negeri. Tanpa surat kelulusan daripada pejabat jawatan kuasa pengurusan bencana daerah, mereka tidak dibenarkan untuk pergi ke kawasan-kawasan yang mereka nak tuju, ya, oleh polis di Sekatan Jalan Raya. Jadi saya harap sebelum mereka tidak dibenarkan keluar, mereka perlulah mendapatkan surat. Saya tak mahu nanti sampai ke tempat polis, PDRM Sekatan Jalan Raya, surat kebenaran daripada daerah tidak diperolehi, akhirnya akan berlaku masalah di kawasan Sekatan Jalan Raya tersebut. Walau bagaimanapun, mesyuarat tadi berpandangan lebih baik keutamaan diberikan kepada NGO-NGO di dalam daerah dan negeri tersebut. Lebih baik. Ya, lebih baik. Saya tidak kata kita menghalang terus NGO daripada negeri lain di kawasan merah untuk pergi. Tidak menghalang terus, kerana kita dah kata atas kebenaran pejabat pengurusan bencana daerah. Tetapi yang terbaik adalah NGO-NGO di dalam negeri dan daerah-daerah yang berkaitan. Itu lebih baik, lebih mudah. Okey? Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi saya minta kepada NGO yang turun ke negeri yang dibenarkan, tolong patuhi setiap kebenaran, setiap syarat yang dikeluarkan oleh daerah yang berkaitan, dan bila sampai ke negeri yang berkaitan, tolong patuhi setiap SOP yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi kita nak supaya kita bukan saja boleh melindungi penduduk di kawasan yang mereka bantu, tetapi juga untuk menjaga kepentingan mereka juga. Jadi kita jaga kepentingan semua pihak supaya semua selamat. Jadi itu saja. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Faris dari RTM. Baik, kita tahu sebelum ni kerajaan telah mengumumkan pembukaan semula Taska, Tabika dan juga Tadika sebagai inisiatif untuk membantu ibu bapa yang bekerja dalam tempoh PKP ni. Tapi itu adalah untuk membantu anak-anak mereka yang mempunyai anak-anak 6 tahun dan ke bawah. Sekarang ni terdapat rungutan daripada ibu bapa khususnya yang bekerja dalam essential service untuk anak-anak mereka yang 7 tahun ke atas yang tidak boleh pergi ke sekolah kan. Mereka terpaksa membawa anak-anak tersebut untuk datang sekali ke pejabat, nak pantau lagi, nak kerja lagi. Jadi itu ada timbul satu masalah dekat situ. Jadi nak tahu pandangan Datuk Seri berkenaan isu tersebut. Setakat ini memang untuk sekolah rendah masih belum dibuka, ya. Jadi kita faham tentang kesulitan yang dihadapi oleh ibu bapa. Kita selesaikan sebahagian masalah, iaitu apabila kita membenarkan pembukaan Tadika dan juga Taska. Walaupun pihak majikan boleh memainkan peranan. Dari segi perkhidmatan awam misalnya, dah diumumkan bahawa majikan boleh membuat keputusan untuk membenarkan kumpulan kerja mana yang boleh bekerja daripada rumah ataupun boleh yang terus perlu bekerja di pejabat. Jadi ini saya harap majikan memberikan pertimbangan kepada masalah yang dihadapi oleh ibu bapa, terutamanya berkaitan anak-anak kecil yang mereka perlu pergi sekolah. Mana kalau mereka kata perlu bekerja daripada rumah, boleh bekerja daripada rumah, kurang-kurangnya masalah yang dihadapi itu boleh diselesaikan. Okay, jadi walaupun surat KPPA itu menyatakan bahawa untuk essential service penjawat awam kehadiran adalah 100%, tapi masih lagi tertakluk kepada jabatan. Masih boleh. Boleh lagi lah. Boleh. Okay, baik. Saya rasa dah diumumkan itu hari oleh KPPA. Ya, masa majikan boleh membuat keputusan, boleh berbincang dan membuat keputusan supaya sebahagian pekerja mereka dibenarkan bekerja daripada rumah. Ya.
petang Datuk Seri. Soalan saya, adakah kerajaan bersedia untuk mengenakan PKP terhadap negeri-negeri yang dikenakan PKPB dan PKPP jika negeri-negeri tersebut menunjukkan terutamanya menunjukkan peningkatan kes COVID-19? Ya, boleh. Terima kasih Datuk Seri. Dia boleh dia boleh naik PKPB jadi PKP kalau kes meningkat. Kalau kes menurun, mungkin kita boleh jadi PKPP pula. Jadi ini tertakluk kepada kes yang berlaku di negeri tersebut. Sebab itu dalam masa 2 minggu ni, kita harap ada perubahan kepada kes-kes, jumlah kes di setengah-setengah negeri. Kalau kita semua patuh kepada apa yang ditentukan oleh kerajaan, jika berlaku penurunan, saya percaya kita boleh review balik, Kementerian Kesihatan boleh kaji semula, mungkin boleh diturunkan menjadi daripada PKPB jadi PKPP. Tetapi kalau kes dalam masa 2 minggu ni tiba-tiba meningkat, memuncak lagi, jauh lebih tinggi daripada waktu PKPB, negeri tersebut mungkin boleh berubah menjadi PKP. Kalau kita lihat dulu di Johor, di Melaka sebelum ini dah pun menjadi PKPP, tapi akhirnya bukan setakat PKPB tetapi menjadi PKP pun. Jadi dia boleh berubah mengikut keadaan. Assalamualaikum Datuk Seri. Soalan saya mengenai, kalau kita lihat hari ini memasuki hari kedua PKP bagi 6 negeri. Jadi kalau kita lihat sekarang, tinjauan kami juga mendapati masih lagi banyak kenderaan di jalan raya, dan seolah-olah seperti macam ada yang mengatakan ni PKP ke PKPB ke. Jadi kekeliruan itu masih ada timbul lagi lah kekeliruan itu. Jadi mungkin Datuk Seri boleh penjelaskan SOP yang sebenarnya bagi masalah ni. Dan kalau kita lihat macam sebagaimana Datuk Seri bagi tahu tadi, pihak polis 15 Januari ni untuk kelonggaran untuk rentas negeri untuk suruh orang pulang. Jadi adakah selepas 15 hari bulan ni mungkin PDRM akan mengambil tindakan tegas terhadap perkara-perkara sebegini? Ya, saya pun percaya yang kerana kelonggaran ini masih lagi peringkat 3 hari ni peringkat menasihat. Sebab itu semalam ada disebutkan, ada keluar dalam media perdana dalam news, berita mengatakan ada yang diarahkan balik. Walaupun saya kata ada kelonggaran, tetapi bukan sebebas-bebasnya untuk keluar, untuk merentas negeri dan sebagainya. Ada yang minta balik semalam. Maknanya dalam 2-3 hari ni, sebelum Friday, sebelum Jumaat ni, sebelum besok ni, masih lagi dalam proses mood menasihat. Jadi belum ada tindakan. Dan saya percaya selepas besok tindakan tegas akan diambil. Polis tidak akan berkompromi lagi. Mungkin compound kita dah benarkan itu hari, kita dah benarkan compound boleh dilaksanakan di lapangan. Maknanya boleh compound straight away di lapangan. Jadi kita percaya kalau masih ada yang berdegil, mungkin mereka akan di compound di lapangan. Tapi saya lihat di Kuala Lumpur ni agak berkurangan dari segi jumlah kereta berbanding dengan dulu-dulu. Maknanya dah ada nampak perbezaannya. The idea of tujuan kita mengadakan PKP supaya mengurangkan pergerakan supaya tidak terlalu ramai. Dan apabila kedai tutup pukul 8, bermakna tidak ada lagi keperluan untuk keluar sebab semua kedai dah tutup pukul 8. Jadi kalau kita lihat, kalau ada, saya pun mungkin nak meninjau pukul 9, pukul 10 mungkin dah tidak banyak kenderaan di jalan raya lagi. Jadi walaupun ada kelonggaran baru ni, bukan makna kelonggaran itu boleh bebas sesuka hati untuk keluar, kerana polis di sekatan jalan raya tetap akan bertanya untuk apa mereka keluar dan sebagainya. Kalau nak sekatan rentas negeri, polis akan tanya. Dan jangan terkejut kalau polis mengarahkan mereka pusing balik, tidak dibenarkan meneruskan perjalanan. Jadi dan tempoh 3 hari ni menasihati, tapi lepas 15 hari bulan tiada kompromi. Tindakan tegas akan diambil. Sebab kita dah beri ruang dah. Sebab saya pun dah janji. Waktu saya berjanji dulu, walaupun kita akan tetapkan tarikh penguatkuasa, tetapi kita akan beri ruang lagi kepada rakyat kita. Mungkin dah lupa dulu dah ingat, tapi mungkin kita dah bebas jadi lupa. Jadi kita beri nasihat lagi, dan lepas ni tidak ada nasihat lagi. Datuk Seri, soalan saya mengenai operasi kedai makan. Ada permintaan daripada peniaga agar perniagaan dilanjutkan sehingga pukul 10 ataupun 12 malam. Adakah kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan perkara ini? Belum bersedia.
kita ni PKP ni 2 minggu. Dulu kita pernah 3 bulan. Jadi baru 2 minggu. Patuhlah dengan apa yang disarankan oleh kerajaan. Seperti saya kata tadi, kalau kes menurun, kita tukar status PKP jadi PKPB, jadi ada kelonggaran-kelonggaran yang akan diberi. Jadi kalau kita nak supaya tempat kita bertukar daripada PKP menjadi PKPB yang ada kelonggaran, kita lah yang boleh menjadikan kawasan kita tu bertukar status daripada PKP kepada PKPB, iaitu kita kena patuhlah setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Okey? Ada lagi? Datuk Seri, ni mengenai rentas negeri, bagi kaki tangan essential service, kalau dah ada surat kebenaran MITI, adakah perlu lagi surat kebenaran daripada polis? Tak perlu lagi. Ada surat atau pas pekerja ataupun surat yang menunjukkan mereka adalah daripada syarikat yang berkaitan dengan essential service, boleh lepas. Kalau dulu banyak kes dulu, tapi sekarang ni saya percaya kita dah daripada pengalaman. Dia menghantar sayur daripada Cameron Highland ke Selayang, Pasar Borong Selayang. Ada surat yang mengatakan dia itu tugas dia, harian dia. Jadi tak perlulah setiap hari pergi balai polis nak minta kebenaran. Satu surat sudah cukup untuk membebaskan dia bergerak daripada Cameron Highland ke Pasar Borong Selayang. Ini sebagai contoh. Boleh. Surat pun cukup. Okey, Datuk Seri, satu lagi soalan daripada saya. Okey, kalau kita lihat terdapat institusi pengajian tinggi meminta supaya pelajarnya yang berada di kawasan merah atau jingga menjalani ujian swab test RTK antigen sebelum memasuki kampus untuk ambil exam. Malah kos swab test itu juga ditanggung sendiri oleh pelajar, dan jika gagal berbuat demikian mereka tidak boleh menduduki exam. Jadi adakah Datuk Seri rasa jika terdapat institusi pengajian tinggi yang berbuat demikian, adakah wajar tindakan tersebut dilakukan? Saya tidak pasti perkara ini sebab Kementerian Pengajian Tinggi sepatutnya telah pun mengumumkan dari segi SOP ataupun walaupun mungkin Kementerian Pendidikan sekalipun mengeluarkan SOP mengenai peperiksaan nanti. Jadi saya kena cek semula. Bagi saya adalah agak kurang wajar lah. Tetapi kita tidak tahu adakah perkara ini telah pun diumumkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Dia itu PCR-nya mahal. Kalau RTK antigen lebih murah. Jadi saya tak boleh nak beri jawapan lah. Sebab saya kena cek dengan KPT dulu. Soalan terakhir, Datuk Seri, berkenaan bidang kuasa ATM. Apakah kuasa yang diperlukan oleh ATM atau ordinan di bawah proklamasi darurat seperti yang telah diumumkan? Boleh bagi penjelasan, Datuk Seri? Kalau dulu ATM ni hanya mampu untuk kalau ada rentas sempadan di laluan tikus misalnya, kita hanya boleh tidak boleh menahan mereka sementara polis datang untuk membawa mereka ke balai polis atau ke mana-mana sekalipun. Tetapi sekarang dengan ordinan darurat yang baru ni, yang selepas emergency diisytiharkan ataupun darurat diisytiharkan, kuasa tentera adalah sama dengan kuasa yang ada pada pihak polis, iaitu boleh menangkap. Kalau kita ada lock up, boleh pun dibawa ke lock up kita untuk ditahan. Jadi sama dengan di bawah kanun acara jenayah, yang diberikan kuasa kepada polis, diberi juga kuasa kepada kita. Jadi sebenarnya darurat ni banyak memberikan faedah kepada kerajaan, mempermudahkan pihak kerajaan untuk menguruskan COVID ni lebih baik daripada dulu. Sebagai contoh, saya boleh tambah lagi. Sebagai contoh, kalau dulu hospital swasta, mereka boleh reject pesakit COVID. Mereka boleh reject, boleh tolak. Katakan lab mereka nak digunakan, mereka boleh tolak. Dan Kementerian Kesihatan tidak ada kuasa dari segi mengarahkan mereka untuk mengambil pesakit-pesakit COVID sebagai contoh. Di bawah ordinan darurat, kerajaan bawah Kementerian Kesihatan boleh mengarahkan hospital swasta untuk mengambil pesakit COVID. Malah lab mereka pun juga boleh digunakan. Ini beza dia. Jadi kalau begitu juga untuk menjadikan tempat mereka sebagai kuarantin misalnya, mana-mana bangunan hotel yang nak digunakan sebagai kuarantin,
di mana-mana bangunan pun boleh digunakan untuk kuarantin. Di hospital untuk kuarantin. Katil dah tak cukup, kita nak dia digunakan sebagai pusat kuarantin di hospital dia. Di bawah ordinan darurat boleh diarahkan. Kalau mereka berdegil misalnya, tidak mahu tak bersetuju dengan permohonan ataupun arahan daripada Kementerian Kesihatan, mereka boleh didenda pun dan boleh dipenjara sekalipun. Jadi ini perkara-perkara yang dulu tidak boleh dilakukan, sekarang boleh dilakukan. Kalau dulu kita bimbang tak cukup katil, sekarang ni hospital swasta dan sebagainya boleh diarahkan untuk digunakan sebagai tempat kuarantin pesakit-pesakit yang positif tahap 1 dan 2 ini, yang tidak bergejala sebagainya. Boleh duduk situ, boleh diarahkan. Begitu juga sekarang ni, katakan ke Kementerian Semua Manusia, kita ada masalah. Mungkin ada majikan yang berdegil, tak mahu hantar pekerja mereka untuk membuat swab test. Sekarang kita boleh buat ordinan, masukkan dalam ordinan, di bawah ordinan darurat ni, untuk mengarahkan majikan untuk menghantar pekerja. Kalau berdegil, kita boleh menetapkan berapa hukuman, penalti yang boleh kita kenakan. Jadi banyak perkara-perkara yang kita boleh buat untuk membantu kerajaan dari segi mengatasi masalah COVID-19 yang sedang meningkat ini. Sebab itu perlunya darurat lebih baik berbanding dengan keadaan biasa. Sebab ramai orang mengatakan dulu pun you dah buat, di bawah MCO pun dah ada. Tetapi banyak perkara-perkara bawah MCO sekalipun, bawah PKP sekalipun dulu, yang kita tak boleh mengarahkan. Dia juga mengeluarkan arahan. Begitu juga dengan tentera tadi, menangkap parti, hanya kita simpan untuk menunggu polis datang. Sekarang ni kita boleh ambil tindakan terus, tangkap, lock up dan sebagainya. Jadi lebih mudah kerajaan menguruskan COVID, kerana ordinan darurat ni boleh membolehkan kita membuat peraturan-peraturan baru yang berkuat kuasa selama darurat ini dilaksanakan. Okey, tadi macam Datuk Seri kata tadi, boleh mengarahkan syarikat hospital swasta untuk mengambil pesakit COVID-19 ni. Adakah kerajaan memang sekarang ni bercadang untuk berbuat demikian? Kita bersetuju dengan pihak Kementerian Kesihatan. Kalau boleh, kita tidaklah mahu memaksa lagi. Peringkat awal ni kita minta mereka berbincang dengan pihak hospital swasta, memberikan cadangan kerajaan. Kalau mereka tidak bersetuju, refuse misalnya, kita boleh gunakan undang-undang tersebut. Malah seperti saya kata tadi, boleh mendenda hospital yang berkaitan, kalau tak silap saya, sehingga 5 juta, dan boleh dipenjara kalau mereka tidak bersetuju. Datuk Seri, macam Datuk Seri mention tadi, kos hospital swasta tadi yang kita boleh, kerajaan boleh arahkan untuk ambil pasien COVID yang berisiko 1 dan 2 tu. Jadi kos tu siapa yang perlu tanggung? Kos dari segi apa? Kos rawatan untuk yang diarahkan tadi tu. Pasien tadi. Kita tengok, kalau pasien yang melibatkan warga asing, sebenarnya majikan yang akan menanggung. Okey. Tapi walaupun ordinan ini, kerana kita baru lagi mengisahkan darurat, ordinan yang baru ni perlu diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong dulu. Buat dulu mesti setuju dulu. Perkenan dulu, dah sign, baru kita boleh enforce. Sebab di dalam darurat ni, setiap perkara yang nak diluluskan, terutama yang melibatkan peraturan dan perundangan di bawah ordinan darurat, ianya mesti diperkenan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Once Yang di-Pertuan Agong sign, ianya akan menjadi peraturan dan ordinan sewaktu darurat ini dilaksanakan. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.